Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnata lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh barisan AJK Surau Darul Huda, dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berada dalam majlis mengerti Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. Sama-sama kita lihat dalam bab muamalat ini, pernah ditanyakan kepada Fadilah Al-Syeikh Muhammad Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala mengenai dengan seorang pemuda yang mana sedang belajar di Amerika Syarikat dan diletakkan harta dia dalam keadaan terpaksa di bank konvensional. Kemudian bank akan memberinya dividen. Adakah harus baginya untuk mengambil wang tersebut sebab dia letak di bank yang mengamalkan sistem riba dan ada interest, mengambil daripada interest tersebut? Bukan dia suka-suka nak letak, terpaksa. Kemudian diambil wang tersebut bukan untuk diri dia, tetapi untuk aujahul khair, untuk jalan-jalan kebaikan. Li'annahu illam ya'khuzha fayastafidul bank minha. Kerana kalau dia tak mengambil wang tersebut, kemungkinan bank akan laburkan kepada perkara yang tidak baik lagi. Lebih baik dia ambil. Adakah begitu ataupun tidak? Ini semua sebenarnya telah dibincangkan dalam Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta', iaitu perbincangan di kalangan ulama-ulama di Saudi. Mereka adakan satu perbincangan mesyuarat dan menjawab isu ini. Hukumnya adalah yang pertama sekali, iaitu tidak dibenarkan bagi mana-mana manusia untuk menyimpan hartanya di bank tersebut, di bank yang mengamalkan sistem riba, bank konvensional. Kerana apa? Sebabnya bank ini apabila dia mengambil harta kita, kemudian dia memanfaatkan harta kita, melaburkan harta kita, maka sudah pasti dia akan melaburkan pada perkara-perkara sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Dia akan campur sekali. Dan sudah sedia maklum, iaitu tidak sepatutnya kita memberikan kepada orang kafir harta-harta kita, ataupun kepada sistem yang kafir yang tidak mengamalkan Islam, harta kita. Yaktasibuna min waraiha, iaitu mereka gunakan harta kita ini untuk melabur ataupun untuk memanfaatkan pada perkara-perkara yang tidak baik. Fa in da'at ad-darurah, sekiranya atas faktor darurah, memang tak ada, mungkin di Amerika pada ketika itu tidak ada yang mengamalkan secara sistem Islamik. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama kita lihat, sekiranya seseorang manusia itu khawatir kalau simpan dekat rumah mungkin kena curi, kalau simpan bersama dia mungkin ada terdedah kepada perkara-perkara yang bahaya, maka pada ketika itu tak menjadi masalah untuk dia simpan wang dia di bank konvensional tadi, kerana atas sebab darurah. Atas sebab darurah itu dimaafkanlah. Jadi hukum asal yang tuan-tuan puan-puan perlu mengetahui adalah menyimpan, meletakkan harta kita di bank konvensional, bank yang tidak mengamalkan sistem Islamik ini, maka hukumnya adalah haram. Walaupun kita tidak mengambil daripada
harta tersebut tak mengambil interest. Kita simpan je, kita letak 100,000, dia bagilah interest berapa banyak pun kita nak ambil. Kita hanya ambil bahagian kita 100,000 saja, itu juga haram. Sebab apa haram? Kerana kita telah bersekongkol. Kita berikan harta itu untuk dimanfaatkan, digunakan pada perkara yang tidak baik. Quran menyatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu menggunakan harta kamu, jangan kamu bersekongkol, membantu dalam perkara-perkara yang maksiat dan juga berdosa. Bila kita simpan duit di tempat tersebut, maka dia akan gunakan saluran yang baik dan juga tak baik. Maka jangan kita simpan ke bank tersebut, simpan yang mengamalkan sistem Islam. Sekiranya tak ada, maka atas sebab darurah, maka itu adalah dibenarkan. Tuan-tuan kena faham, yang dibenarkan ini bukan hukum asal, hanya sebab darurah, disebabkan darurat. Tuan-tuan, bila sebelum ini yang hangat dibincangkan di media sosial kita mengenai perempuan yang bersalin. Perempuan yang bersalin, doktor bidannya laki-laki. Hukum asal memang tak dibenarkan. Hukum asal adalah tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab laki dengan perempuan jenis lain. Tuan-tuan, bila sebut tentang laki dengan laki, dia ada batasan aurat. Bila sebut dengan perempuan dan dengan perempuan, dia ada batasan aurat. Laki dengan laki, batasan auratnya adalah pusat dan juga lutut. Perempuan dengan perempuan, mana perempuan Islam dengan perempuan Islam, adalah aurat dia adalah pusat hingga ke lutut. Ini dalam hukum yang asal. Dan di sana ada beberapa kelonggaran yang diberikan. Contoh, dalam isu perubatan, seorang perempuan itu perlu refer kepada doktor perempuan, sekiranya ada. Sekiranya tidak ada, maka dibenarkan untuk refer kepada doktor laki-laki dengan syarat doktor lelaki tersebut, perempuan yang buka aurat tadi, tempat yang dia sakit itu saja yang dibuka. Ada batasan, ada beberapa dawabit ataupun disiplin ilmu yang lain, disiplin ilmu yang garis panduan dia, iaitu perlu ada mahram yang menemani perempuan tersebut. Dan ada beberapa syarat yang lain lah. Kemudian ada satu lagi level yang paling tinggi, iaitu darurah. Darurah ni adalah dalam situasi apa saja yang haram akan dibenarkan. Contoh, bila mana melibatkan 5 perkara yang utama yang disebut sebagai al-maqasid al-khamsah. 5 maqasid ini melibatkan harta, melibatkan nyawa, melibatkan keturunan. Perkara-perkara ini bila melibatkan isu nyawa, dia termasuk dalam maqasid yang penting. Maka hukum daripada haram akan bertukar menjadi harus. Itu, tapi tuan-tuan kena ingat, itu bukan hukum asal, itu adalah hukum darurat. Sebab perempuan ini bila nak melahirkan anak, dia akan bertarung dengan nyawa dia. Bila bertarung dengan nyawa dia, pada ketika itu adalah dalam situasi darurat. Bila darurat ini, kita tidak perlu nak meraihkan hukum asal. Tuan-tuan yang sesat dalam hutan, tak ada apalah, pucuk ubi pun tak ada, sayur-sayur pun tak ada, apa tak ada. Ada bangkai anjing di depan. Untuk melangsungkan kehidupan, terpaksa juga. Terpaksa apa? Terpaksa untuk kita makan bangkai tersebut sekadar untuk kita hidup, bukan sampai kenyang. Sama juga dalam bab wanita yang bersalin ini, dalam situasi darurat adalah dibenarkan. Tetapi ada situasi yang tidak darurat, macam dia punya check up dia, itu semua tak perlu lah. Sekiranya ada doktor perempuan, dia boleh refer doktor perempuan. Tapi ketika bersalin itu tidak lah. Itu perkara yang luar daripada kemampuan kita sebagai manusia biasa. Melainkan kalau dia mempunyai duit yang lebih di hospital swasta, itu doktor akan tahulah. Bila kita minta seorang doktor perempuan, dan dia akan tahu bila due dia, dan doktor tersebut akan bersiap sedia, walaupun dia sama ada dia di rumah ke apa, dia akan bersiap sedia untuk pasien dalam masa beberapa hari lagi. Dia akan jaga, sebab kita bayar dia. Itu doktor swasta lah.
Sama juga dalam isu bank ini, bila sebut datang darurah, mungkin di US pada ketika itu tidak ada sebarang bank yang mengamalkan sistem Islam, maka dibenarkan untuk letakkan wang kita, untuk meletakkan wang kita di bank tersebut. Cuma bila kita letakkan itu hukum dibenarkan, di sana ada syarat yang lain, maka tidak boleh kita mengambil sesuatu daripada yang kita letak tadi. Ada duit interest apa, tak dibenarkan ambil. Hukumnya adalah haram mengambil sesuatu daripada duit tersebut, kerana idza akhadha syai'an fa innahu yakunu riban. Apabila dia mengambil wang tersebut, maka hukumnya adalah riba. Wa idza kana riba faqad qala Allah Ta'ala, bila hukumnya riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggallah apa yang berbaki daripada riba, biarkan apa yang berbaki daripada riba, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kamu tak melakukan perkara tersebut, kamu ambil juga duit riba, sebenarnya kamu telah isytihar perang dengan Allah dan juga Rasul. Bila isytihar perang dengan Allah dan juga Rasul, kita seorang yang berani. Berani, iaitu kemudaratan pasti akan menimpa kita, balak musibah akan menimpa kita. Wa in tubtum, sekiranya kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, kamu dah bertaubat, maka boleh mengambil ra'sul mal, modal kamu, harta yang kamu letak 100,000 ringgit, kamu boleh ambil balik. Yang baki-baki itu bukan harta kamu, yang duit interest bukan harta kamu. Kamu boleh mengambil ru'usu amwalikum, iaitu modal kamu tadi 100,000 yang kamu letak dalam bank. La tazlimun wa la tuzlamun, kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Ayat ini jelas menunjukkan apa? Iaitu kita tidak dibenarkan mengambil sesuatu pun selain daripada harta kita yang kita letakkan 100,000 tadi. Nabi SAW pernah berkhutbah pada hari Arafah fi akbar majma'il muslimin. Dalam bila sebut tentang pada hari Arafah ini, Nabi berkhutbah satu jamaah di kalangan sahabat Nabi yang cukup ramai, yang sangat ramai. Pada ketika itu Nabi SAW bersabda, ala wa inna ribal jahiliyah mawdu'an, ketahuilah riba jahiliyah adalah riba yang dihapuskan. Faribal ladzi tamma aqduhu qabla al-islam wada'ahu an-nabi, riba yang mana telah sempurna akadnya sebelum daripada Islam, sebelum kedatangan Islam, maka Nabi telah mengharamkannya. Maka Nabi telah berkata, wa awwalu riba, iaitu riba yang pertama, riba kita panggil orang yang memulakan riba adalah adha'u min ribana ribal Abbas, iaitu aku mengharamkan daripada riba kita semua adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Abbas bin Abdul Muttalib adalah pakcik Nabi. Dia adalah orang yang pertama yang memulakan sistem riba. Fa innahu mawdu' kullih, sesungguhnya fa innahu mawdu'un kulluh, sesungguhnya sistem riba Abbas ini adalah riba yang diharamkan secara keseluruhannya. Jadi bila sebut orang yang memulakan riba diharamkan, selepas daripada itu juga diharamkan selama-lamanya. Sebab riba ini adalah satu-satunya sistem yang memperolehi confirm keuntungan dan tidak mempunyai tidak terdedah kepada risiko. Bila kita masuk pelaburan, sudah pasti akan terdedah kepada risiko. Ataupun bila kita buka satu bisnes, kita tak boleh kata confirm untung, sebab risiko untuk mendapat kerugian itu ada. Bila mana confirm untung, itu bukan namanya pelaburan ataupun bisnes, itu namanya riba. Sebab riba memang confirm untung. Kita bagi orang hutang RM1,000, bayar balik RM2,000, confirm mesti kena bayar, dan tak ada pun kita panggil terdedah kepada sebarang kerugian. Confirm untung.
Tapi dalam masa yang sama, dia telah menindas orang-orang miskin, kerana orang-orang yang memerlukan bantuan sepatutnya kita bantu, tapi dia bagi tindas lagi. Orang yang perlukan bantuan duit, kita bagi 1,000, kemudian kita tekan dia lagi. Kita bantu dia, dalam masa sama kita tekan dia untuk dia bayar balik lebih tinggi. Itu namanya hukum riba. Orang kaya semakin kaya, orang miskin terus dalam keadaan semakin dirudung kemiskinan. Kemudian kita lihat dalam sistem bank Islam ini, sebahagian, bukan kata bank yang kita peribadi saja, sama ada entiti surau ataupun masjid, sebahagian surau, ada satu surau terkejut bendahari tukar bendahari baru, masih lagi tak masuk Islamic Bank. Ada surau 1,5 juta duit dia, surau jemaat, tapi tak tukar lagi Islamic Bank. Dah berapa puluh tahun surau terwujud dan berada di bank tersebut. Dan saya pernah lihat sendiri supplier Cina, syarikat nama Cina, supplier barang, dalam masa yang sama dia ambil bank Maybank, tapi dia mengambil bank bukan konvensional yang mengamalkan Islam. Jadi itu perkara yang kalau orang yang tak Islam pun boleh buat, maka orang Islam lebih-lebih lagi kita mampu untuk melakukannya. Kemudian kita lihat, sekiranya kita tak ambil duit yang pemuda tadi yang sedang belajar di Amerika tadi, dia letakkan duit dia di bank konvensional dalam keadaan terpaksa, kemudian kalau dia tak ambil duit tersebut, sudah pasti pihak bank akan ambil. Bila pihak bank akan ambil, maka di mana dia akan letak, mungkin lebih tempat yang lebih teruk lagi, mungkin di tempat disalurkan kepada perkara-perkara tak baik. Yang lebih berat lagi, mungkin disalurkan, belikan senjata untuk orang kafir, serang orang-orang Islam. Maka di sini kita nyatakan, innani idza imtasaltu amrallah bitarkir riba, perintah kita hanyalah untuk meninggalkan riba. Allah Ta'ala perintahkan, wazaru ma baqiya minar riba, bertakwa kepada Allah, tinggalkan riba. Adapun hasil daripada perkara tersebut yang kita masukkan 100,000, pada interest dia, laisa min amali, itu bukan daripada tugasan kita. Kita nak biar pun boleh, fa innahu ma'mur, kerana kita diperintahkan untuk ambil balik harta kita, dan tak diperintahkan pun untuk kita bagaimana kita gunakan harta duit interest tersebut. Wa idza nataja an zalik mafasid falaysa min syughli, sekiranya ada kesan yang kita biarkan duit interest kita dalam bank, mungkin ada kesan-kesan yang tak baik, maka itu bukan tugasan kita lagi. Kerana yang paling penting, kita utamakan perintah Allah ke atas kita, iaitu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba, iaitu bertakwa kepada Allah, tinggalkan riba, iaitu kamu ambil harta kamu sahaja. Kemudian kita katakan faedah ataupun duit interest tadi yang bank berikan kepada kita, adakah ia sebahagian daripada harta kita ataupun tidak? Maka ulama kata sudah pasti dia adalah bukan daripada harta kita. Dia seolah-olah seperti satu hadiah, satu hebah pemberian yang mereka telah gunakan harta kita, manfaatkan sepenuhnya, kemudian mereka dapat sedikit keuntungan ataupun kemungkinan ada kerugian sebab mereka gunakan harta kita, mereka bagi balik dan bagi dengan interest. Walau bagaimanapun, yang terbaiknya bagi pendapat saya sendiri adalah kita ambil duit tersebut, duit interest, tapi bukan untuk keperluan kita, tapi banyak lagi tempat-tempat yang memerlukan. Tuan-tuan ambil duit interest tu, beri kepada orang miskin pun tak apa. Kita kata macam mana boleh beri kepada orang miskin? Duit itu dari sumber yang haram. Tuan-tuan, sumber yang haram bagi tuan-tuan. Bagi tuan-tuan makan, bagi anak tuan-tuan makan, bagi isteri tuan-tuan makan. Tak semesti makan. Gunakan duit tersebut untuk bayar sewa rumah, bayar maintenance rumah.
itu semua adalah haram. Sebab untuk keperluan tuan-tuan, bayar tol, naik je apa, highway, sama ada duka ataupun suka, duke ataupun suka, tetap kena duit daripada tuan-tuan, bukan duit daripada hasil riba. Sebab tuan-tuan telah manfaatkan, gunakan jalan raya tersebut, tuan-tuan kena bayar lah, jalan raya tersebut. Kalau tak nak tol, ikut jalan raya yang biasa, akan tempuh jam dan juga kena ambil masa yang panjang sikit. Tapi kalau tuan-tuan nak manfaat untuk diri tuan-tuan, adalah daripada duit poket tuan-tuan sendiri, bukan daripada hasil daripada riba, untuk bersihkan duit, bukan. Orang yang gunakan duit untuk bersihkan duit dia, itu bukan dipanggil sedekah, itu tanggungjawab dia. Yang sedekah ini adalah tuan-tuan ada duit tuan-tuan berikan, itu nama sedekah. Kalau tuan-tuan berikan duit yang bukan harta tuan-tuan, sebab duit daripada riba ni bukan harta tuan-tuan, itu sebagai sumber yang haram. Sumber yang haram tak boleh jadi pemilikan, tidak boleh jadi milik. Jadi bila tuan-tuan berikan duit tadi, adalah itu bukan sedekah, itu namanya pembersihan duit. Bila bersihkan duit, itu tak dipanggil sedekah, itu tanggungjawab kita untuk bersihkan duit kita daripada sumber-sumber yang haram. Tuan-tuan boleh beri kepada orang-orang miskin kerana transaksi tuan-tuan ambil itu adalah riba. Tapi bila tuan-tuan berikan kepada orang, transaksi dah lain, bukan lagi riba. Tuan-tuan yang ambil daripada bank duit interest tu adalah riba. Tapi tuan-tuan berikan kepada orang yang miskin tu bukan lagi riba. Nabi SAW Barirah ini adalah hamba kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila mana orang beri kepada dia sedekah, dia ambil sedekah, dan harta sedekah yang sama diberikan kepada Nabi, sedangkan Nabi tak mengambil duit sedekah. Nabi tak mengambil. Bila orang beri kepada Nabi sebarang hadiah, sebarang duit ataupun sebarang habuan, Nabi akan tanya, ini sedekah ke hadiah? Kalau orang kata hadiah, Nabi akan ambil. Bila orang kata sedekah, Nabi tak ambil, sebab Nabi tak mengambil sedekah. Sebab tu keturunan dipanggil keturunan Said semua ni, keturunan Nabi, dia tak mengambil duit zakat, dia tak mengambil duit sedekah. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang kalau dia dah miskin, tak kira keturunan Said ke Syarifah ke, maka kalau dia miskin, takkan tak nak ambil duit zakat, dia dah miskin, terpaksa juga kena ambil lah. Walaupun hukum asalnya tidak dibenarkan, sebab Nabi tak mengambil duit zakat. Cuma saya nak bagi tahu di sini, transaksi daripada Barirah ni, transaksi dia lain. Orang bagi sedekah, tapi bila diberi kepada Nabi, bukan atas nama sedekah, ada transaksi itu lain, maka dinamakan sebagai hadiah. Macam tokek judi ke, kilang arak ke, dia beli kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jaga nasi lemak, kita tahu ini tokek judi besar ni, dia beli kepada kita. Takkan kita nak ambil ini semua daripada sumber yang haram. Kita tak boleh ambil duit dia. Dah dia customer kita, takkan tak nak ambil duit, kita nak bagi free. Kita ambil duit, tapi transaksi dah berubah, bukan lagi jadi pemilikan kita. Transaksi itu adalah transaksi jual beli. Maka duit yang kita dapat itu adalah duit yang halal, walaupun orang tersebut asalnya duit dia adalah sumber yang haram. Transaksi berubah, maka hukumnya berubah. Jadi duit riba yang kita dapat, berikan kepada orang miskin, itu dibenarkan. Berikan kepada masjid surau, itu sedikit perbahasan di kalangan ulama, sama ada masjid surau duit ni bersih, duit yang tidak bersih ini nak bersihkan, letak di masjid untuk repair kipas, tandas, toilet, repair maintenance masjid ataupun surau. Itu ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata masjid ni suci, tak boleh digunakan untuk perkara-perkara itu, ataupun gunakan untuk kemaslahatan awam lah. Kemaslahatan awam maksudnya orang ramai boleh guna perkara tersebut. Kalau jalan rosak, kita baiki jalan. Contoh jalan dekat kawasan perumahan kita tu rosak, tapi tak ada orang nak keluarkan duit. Pihak yang JKR pun mungkin dia tak ambil tahu kemungkinan. Jadi pada ketika tu boleh kita guna duit tu untuk kemaslahatan awam, tapi bukan untuk buat tar depan jalan, depan rumah kita. Kalau rumah kita rumah lot, buat depan rumah kita, itu bukan untuk keperluan awam, itu peribadi. Ini adalah untuk kemaslahatan umum.
Kemudian kita menyatakan seseorang yang mengambil harta tersebut maka hukumnya adalah riba, dan pada hari kiamat nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun fahal yumkin al-insan an yu'allil asy-syai' bil maslahah ma'a i'tiqadihi bi annahu riba. Al-jawab la, li'annahu la qiyasa fi muqabalatin nas. Adakah mungkin seorang manusia menjadikan illah, menjadikan sebab sesuatu itu adalah dengan maslahat bersama i'tiqad dia, beserta i'tiqad dia hukumnya adalah riba? Dia nak ambil juga. Sebab itu dalam lajnah ini memberitahu tak boleh mengambil duit tersebut daripada bank. Itu daripada fatwa dia lah. Lajnah al-buhus ni tak boleh mengambil duit daripada bank. Sebab apa tak boleh ambil? Sebab dia menyatakan tidak boleh kiaskan pada hukum yang bertentangan dengan teks daripada Quran. Quran kata wazaru ma baqiya min riba, tinggalkan apa yang riba. Jadi apa yang riba dalam bank tinggalkan. Apa yang dalam bank duit interest tu kita tinggalkan. Cuma di sini dia kata boleh tak kita nak ambil sesuatu duit interest tadi daripada bank, tapi kita tahu dia adalah memang kita niat benda itu adalah riba, kita tahu benda itu riba, dalam masa yang sama kita ambil untuk maslahat. Maka di sini lajnah buhus menyatakan biarkan duit tersebut dan tidak boleh kita mengkiaskan semata-mata untuk maslahat, maka kita ambil juga duit itu walaupun buat bertentangan dengan nas Quran. Nas Quran kata tinggalkan duit. Tuan-tuan faham dalam Quran kata wazar ittaqullah wazaru ma baqiya minar riba. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, tinggalkan duit riba tersebut. Tinggalkan dalam bank, tinggalkan. Jadi lajnah al-buhus ni kata tinggalkan tersebut itu adalah hukum dia, tinggal. Tapi bila kita ambil kerana ada maslahat, mana hukum tersebut bertentangan dengan hukum Quran. Quran kata tinggal, kita ambil kerana maslahat. Maka di sini dia kata tidak boleh untuk kita memberi satu hukum tersebut bertentangan dengan nas Quran. Tapi bagi pendapat saya, kita mengambilnya atas dasar apa? Iaitu idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima, iaitu sekiranya berlaku dua pertentangan kemudaratan yang besar, maka raikan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan perkara kemudaratan yang lebih kecil. Mana ada dua mudarat yang besar, maka kita lakukan mudarat yang lebih kecil semata-mata untuk meraihkan mudarat yang lebih besar. Kemudian perkara yang seterusnya, adakah an yasrifu hadhil fa'idah ila ma dzukira min masalihil kanais? Adakah kita pasti duit yang kita biarkan dalam bank tersebut pihak bank akan laburkan kepada tempat-tempat semayang yang bukan Islam, kemudian untuk salurkan kepada persenjataan untuk memerangi orang-orang Islam? Adakah perkara tersebut pasti ataupun tidak? Maka lajnah al-buhus ni kata innahu laisa minal muakkad zalika. Dia kata perkara tersebut adalah bukan perkara yang pasti. Bila bukan perkara yang pasti, akhaznahu fa innana nakunu qad waqa'na fi mahzur. Bila kita mengambil harta tersebut, kita telah mencampakkan diri kita dalam satu bahaya yang besar. Sebab perkara yang tak pasti, bila tak pasti riba, Quran kata tinggalkan, biarkan. Bila kita ambil, sebab apa kita ambil juga? Sebab kita kata kita takut dia akan laburkan kepada perkara yang mudarat yang sangat besar, beli senjata perang dengan orang-orang Islam. Soalan yang kedua, kita tanya balik kepada orang tersebut, kamu pasti tak dia salurkan wang tersebut untuk beli senjata untuk perang orang-orang Islam? Kita kata kita tak pasti. Bila tak pasti, kita ambil juga duit tadi walaupun bukan untuk keperluan kita, maka di sini sebenarnya kita takut, kita telah mencampakkan diri kita dalam bahaya. Ya, boleh. Kenapa tidak
Apa dia tu? Macam mana? Oh, dia sebenarnya pada masyarakat kita lah. Dia sebenarnya dalam bab apa, muamalat ini satu bab yang sangat luas lah. Satu bab yang sangat luas, terutama bab riba. Tuan-tuan, okey, kalau saya nak sebut kepada tuan-tuan dalam bab riba contoh. Dia kalau di bank Islam kita tak panggil loan, selalu kita sebut dia pembiayaan. Pembiayaan tu akad dia lain lah. Kalau bank yang tidak mengamalkan Islam dipanggil loan, pinjaman. Perkara-perkara ni mungkin sebahagian di kalangan kita sudah tahu, sebahagian. Cuma perlukan kepada bacaan. Kadang-kadang tuan-tuan bila tengok dalam Facebook ataupun Instagram ke, tuan-tuan lihat orang-orang yang kerja di bahagian bank ke apa, tuan-tuan boleh baca. Sebab mereka ada pengalaman. Yang duduk dalam community bank, yang panel syariah bank, tuan-tuan boleh lihat di dalam tu, boleh baca macam-macam mengenai dengan bagaimana cara urus takbir. Jadi pada ketika itu kita akan tahu. Contohnya seperti riba lah. Riba, mungkin tuan-tuan tahu riba ni bila kita pinjam RM100 bayar lebih RM150, itu riba. Itu memang betul riba. Tapi riba ini itu dipanggil riba jahiliah. Orang jahiliah dulu mereka riba macam itulah. Hutang 100 bayar 150. Tapi sebenarnya tuan-tuan tahu di sana ada pelbagai jenis riba. Riba yang membabitkan emas. Tuan-tuan beli emas 999 dengan 916, ataupun 999 dengan 999 sama emas. Cuma emas tuan-tuan ni mungkin ada rosak sikit lah, sumbing ke apa ke tuan-tuan, tapi timbangannya sama, 5 kilo 5 kilogram, bukan 500 gram. 5 kilogram tu besar sangat nilai dia. 500 gram itu pun dah besar. Tukar dengan emas kawan tuan-tuan yang harga dia ada yang berat dia 400 gram ataupun 450 gram. Tak sama berat. Seorang 500 gram emas, seorang lagi 450. Sebab apa 450? Sebab 450 ni kerana ada sumbing sikit. Maka hukumnya riba. Sebab emas, Nabi kata az-zahab biz-zahab. Emas dengan emas ni kena iyadan biyadin, kena on the spot, kemudian berat kena sama. Sama juga bukan sekadar emas, makanan asasi. Contohnya tuan-tuan beras tempatan dengan beras import. Tuan-tuan ambil daripada beras Thailand, beras yang terbaik punya, 10 kilo. Balik datang Malaysia, tuan-tuan tukar dengan makcik tuan-tuan beras tempatan. Tak apalah, bagi saya 10 kilo beras Malaysia punya beras tempatan, saya bagi balik 10 kilo beras yang terbaik. Itu tak apa. Tapi kalau disebabkan sebab timbangan dia sama, tuan-tuan datang balik dari Thailand beli beras yang terbaik 10 kilo, kemudian tuan-tuan tukar dengan makcik tuan-tuan 20 kilo beras tempatan. Sebab beras tempatan ni kurang baik sikit daripada beras import. Jadi beras tempatan 20 kilo, tuan-tuan bagi beras import 10 kilo, maka hukumnya riba. Sebab berat tak sama. Untuk makanan asasi dan juga untuk pembelian emas, terutama pembelian emas lah. Zaman sekarang banyak beli emas secara bertempoh. Semua itu sebenarnya satu perkara yang agak rumit, perbincangan sangat panjang. Cuma saya dapat simpulkan di sini, walaupun di sana ada satu mazhab Maliki, mazhab Malik yang membenarkan dalam tempoh 3 hari. Mana dia beli emas dalam tempoh 3 hari dibenarkan untuk sampai ke tangan dia. Tapi lepas beli terus post dalam masa 3 hari sampai. Itu pendapat, bukan pendapat jumhur, bukan pendapat majoriti di kalangan ulama. Pendapat majoriti di kalangan ulama, pembelian emas adalah perlu pembelian yang kita panggil pembelian kena lani. Akad tu dipanggil akad lani, on the spot. Dia kena, sebab apa ya? Sebab Nabi bagi tahu macam tu. Sebab setiap perkara yang dalam nas kita tak boleh nak kata apalah. Sebab setiap teks hadis
yang Nabi menyebut hukumnya seperti itu, maka kita ikut. Walaupun di sana ada pendapat yang membolehkan, itu tidak dinafikan, tetapi pendapat ini bukan pendapat majoriti di kalangan ulama. Pendapat majoriti tak membenarkan, akad mesti on the spot. Itu dalam bab riba. Banyak lagi dalam bab-bab yang lain. Dalam bab riba pun terbagi kepada beberapa bab, iaitu bab riba nasi'ah, riba apa lagi, fadal. Ada beberapa riba yang lain. Itu semua perlu kepada satu masa yang lain lah untuk kita terangkan mengenai dengan riba. Tadi dalam bab muamalat ini, tuan-tuan perlu tahu, dalam bab muamalat ini satu bab yang sangat luas. Dia bukan boleh belajar dalam masa sebulan, 2 bulan habis. Dia perlukan masa, kemudian perlukan masa untuk belajar dan juga masa untuk tuan-tuan faham. Sebab dalam bab muamalat dia bukan macam bab semayang. Bab semayang bab tu ya. Okey, mazhab pertama macam ni, mazhab kedua macam ni, mazhab ketiga macam ni. Dalam bab semayang adalah hukumnya apa? Tawakuf. Apa yang Quran kata, hadis kata, kita ikut itu je. Tapi dalam bab muamalat ni hukum dia punya hukum luas. Selagi tidak ada unsur yang mengkhianat, buat khianat kepada orang lain, dan selagi mana tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan nas, maka hukumnya adalah harus untuk hukum transaksi berjual beli atau apa-apa transaksi, selagi mana tak bertentangan dengan dua perkara utama tadi, iaitu tidak tipu orang dan juga tidak bertentangan dengan apa yang Quran dan juga hadis kata. Okey, cuma perkara ni perlukan pencerahan lah, sebab ialah ilmu Allah Ta'ala ni luas. Ilmu Allah Ta'ala ni luas, jadi dia tak boleh kita satu hari kita belajar faham semua. Mungkin hari ni bab sikit, minggu depan ada ustaz lain pula mengajar bab sikit lain, minggu satu lagi mungkin ada bab lain pula. Kita tak boleh kita kata semua kita nak tahu. Itu mungkin tuan-tuan satu perkara yang sukar lah. Semua tuan-tuan nak tahu. Sebab kita ada komitmen lain, mungkin kita ada kerja lain, dan belajar ni kita ada waktu-waktu je lah belajar. Tapi tak boleh kita kata tak apa, saya nak berhenti kerja, saya nak belajar je. Jadi kita ada komitmen, kita ada anak isteri semua. Jadi semua itu kita perlu raikan. Kemudian perkara yang berikutnya, innaka idza akhadta hadhihi allati taz'am annaha faidah biniyah annaka sawfa tunfiquha wa tukhrijuha min milkika takhallusan minha. Bila mana kamu ambil harta, duit interest tadi dengan niat kamu nak berikan, kamu nak berikan kepada saluran yang betul, maka di sini Lajnah Al-Buhus ni melarang untuk kita ambil duit interest dalam bank, kerana dia memberi satu perumpamaan. Dia kata annaka latakhta nafsaka bisayyi'ah lituhawil at-tatahhur minha. Kamu ambil perkara yang kotor dan kamu usaha untuk bersihkan. Contoh, kita dah tahu dekat tempat tu tai, kita pergi lumurkan diri kita dengan tai, kemudian kita pergi dekat paip, kita bersihkan. Adakah begitu? Sepatutnya bila kita dah tahu tempat tersebut, air tersebut ada tai najis, tai kucing, tai apa semua dekat dalam air tu, jangan kita dekati air tadi. Bukan kita pergi terjun berenang dalam air yang kotor tadi, kita basuh badan kita dengan air kotor, kemudian kita suci pula dengan air paip, dengan air suci. Dia kata samalah perumpamaan ini. Kita pergi kepada duit interest, kita ambil, kemudian kita sucikan. Perumpamaan yang diberikan Lajnah Al-Buhus ni beritahulah, wa hadza laisa mantiqan aqliyan, itu bukan akal, pemikiran yang waras. Kalau dia tahu tempat tadi najis, dia tak akan pergi. Tempat tadi kotor, dia tak akan pergi. Fanaqul tajannub as-sayyi'ah awalan. Maka Al-Lajnah Al-Buhus ni kata perkara pertama sekali adalah kamu jauhi perkara yang tak baik. Dah tahu duit interest, jangan kamu sentuh. Yang pertama sekali, sebelum kamu lumurkan najis tadi kepada badan kamu, jangan kamu sentuh duit interest tadi. Walaupun kamu nak ambil, jangan berada di bawah pemilikan kamu, bawah jagaan kamu. Kemudian abadan laisa hadza min al-ma'qul ma dumta annaka ta'taqidu anna hadza haram wa riba thumma taqumu bi akhdhihi wa tasadduq bihi wa tabarru' minhu fa naqul la ta'khudhuhu aslan wa nazzih nafsaka anhu. Maka dia memberitahu, dia kata Lajnah Buhus ni kata,
kamu dah tahu, kamu dah beriktikad duit tersebut haram, duit tersebut riba, maka kamu nak ambil juga, kamu nak bersihkan. Itu bukan tugas kamu. Dia bagi tahulah. Tapi pendapat saya, ambil saja, tapi bukan untuk diri kita, kita berikan kepada orang miskin. Tapi dia memberi fatwa kerana ada asasnya, ada sebab. Berkemungkinan juga sebenarnya perkara-perkara tersebut, kita tengok perkara yang ke-6. Idza akhadahu al-insan bihadhihi an-niyyah fa hal huwa ala yaqin min annahu sayaghlab nafsahu fa yatakhallas minhu bisarfihi fi sadaqat atau fi masalih 'ammah. Boleh tak kita yakin diri kita, duit yang banyak ni kita gunakan untuk keperluan umum, kita berikan kepada orang miskin, mampu tak? Kalau duit tadi mungkin 1,000, 2,000 ringgit mungkin, tapi kalau sampai 50, 60 ribu, kita kata nak bagi untuk kemaslahatan awak, banyak sangat ni rasa ni, kena bagi sikit je. Nak bagi orang miskin ni, banyak sangat orang miskin, buat apa nak banyak sangat? Dia akan datang pemikiran yang macam-macam. Dia sama juga, tuan-tuan masuk dalam politik pun gitu. Dalam politik ni tuan-tuan sebutlah, oh ni hukum hudud, hukum A, oh ini hukum Allah, hukum Quran, hadis. Tapi bila dah ada duit depan mata ni, duit bukan 1,000, bukan 2, kalau ada 1 juta, 2 juta depan tuan-tuan, sebenarnya dia akan jadi lain. Bila duit di depan kita, dia akan jadi lain. Bendahari surau masjid, dia asal bendahari surau je. Bendahari surau ni mungkinlah sebulan pun dapat berapa je, setahun tu banyak-banyak pun mungkinlah dalam 20 ke 30 ribu ringgit je, 30-40 ribu ringgit. Tiba-tiba masuk dalam jadi bendahari masjid orang lantik. Bila jadi bendahari masjid, kutipan Jumaat aja 8 ribu seminggu. Jadi duit mata dia dah lain. Tiba-tiba dapat setahun, dekat nak 500 juta. Dia jadi lain. Sebab tu bendahari, ada satu bendahari masjid yang top lah, dia jadi lain bila dapat duit banyak sangat. Bila banyak, lalas sekali dia telah slaving duit tu, dia pun kena buang daripada bendahari masjid tersebut. Sebab apa? Bila sebut, memang kita boleh sebut hukum ini A, hukum ni B, tapi bila mana ujian datang depan kita, adakah kita pasti kita mampu untuk lakukan ataupun tidak? Cakap memang boleh, saya pun boleh cakap ini hukum ni A, B, C, tapi bila ada 1 juta depan saya, ini kalau kita berhenti kerja terus pun tak apa, 1 juta ni jadi kita akan jadi lain. Itu adalah perkara biasalah manusia. Manusia bila mana diuji dengan satu perkara, tambah-tambah Nabi kata inna likulli fitnatin inna likulli ummatin fitnah. Bagi setiap umat itu ada ujian dia. Wa fitnatu ummati almal. Fitnah bagi umat aku adalah harta. Harta ni jadi lain. Manusia umat Nabi Muhammad, fitnah paling besar adalah harta. Pergaduhan sama ada dalam politik ataupun luar, bukan daripada apa, sama ada politik ataupun bukan, apa punca dia? Punca dia duit je. Tuan-tuan kena tahu, punca dia adalah duit. Kalau pergaduhan yang berlaku adalah duit. Bila langgar kereta, motor, semua ni apa, sebab apa gaduh? Sebab duit. Untuk repair kereta ke apa benda, itu semua duit. Sebab pergaduhan utama, punca dia adalah wang, duit, untuk menuntut hak masing-masing. Sebab itu Nabi kata fitnah yang paling besar untuk umatku adalah duit. Inna fi akhdhi hadha riba idraran wa ta'nan fil muslimin fa inna ulama an-nasara wa ulama al-yahud ya'lamu anna ad-din al-islami yahrimu riba. Kita lihat sebab yang berikutnya. Dia kata mengambil riba ini adalah memberi kemudaratan kepada orang Islam dan juga akan merendahkan martabat orang Islam. Kerana ulama-ulama Nasrani, Kristian, ulama-ulama Yahudi, mereka mengetahui agama Islam ni mengharamkan riba. Mereka tahu, walaupun mereka tak Islam, ulama Yahudi, ulama Nasrani, mereka tak Islam, tapi mereka baca kitab, mereka ada kitab dan mereka faham. Mereka tahu agama Islam mengharamkan riba. Fa iza akhadha hadzal muslim, bila mana orang Islam yang mengambil harta riba, maka mereka akan berkata apa? Inilah orang Islam, dalam kitab mereka mengharamkan riba tapi mereka ambil. Ulama-ulama Yahudi dan juga Nasrani, mereka tahu hukum tapi mereka tak masuk Islam. Bila orang Islam ambil, dia kata tengok orang Islam, dalam kitab dia kata lain, dia buat lain. Wala syak anna hadha mautin dha'fin binisbati lil muslimin. Ini tidak ragu lagi bahawasanya dia adalah satu kelemahan untuk orang Islam.
Kerana musuh-musuh Islam mereka tahu orang-orang Islam ini buat bertentangan dengan apa hukum agama, apa yang Islam suruh. Jadi bila mana mereka tahu, maka sudah pasti di situ adalah titik permulaan kelemahan orang-orang Islam. Sebab itu bila kita lihat orang-orang Islam, ini hukum Islam bersih. Hukum Islam bersih. Bila kita pergi toilet masjid surau, kotor ramai, kotor, berlumut semua. Jadi nampak tidak beramal dengan Islam. Islam sebut lain, dia sebut lain. Islam sebut lain, umat dia beramal tidak mengamalkan Islam. Jadi di situ sebenarnya telah menunjukkan orang Islam ni lemah. Macam mana orang kafir atau orang Islam ni lemah? Kitab sebut lain, dia buat lain. Itu menunjuk Islam haramkan riba, umat dia makan riba, maka itu menunjukkan Islam tu lemah. Di mana kita terdedah kepada masyarakat yang bukan Islam, menunjukkan Islam tu lemah kerana tidak beramal dengan agama sendiri. Cukup sekadar itu dulu perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa-apa soalan? Jatuhkan duit? Sebab apa? Tak, dia kalau letak sejuta depan kita, kalau dia letak sejuta depan kita, tujuan dia untuk apa? Kalau dia bagi kita, okey. Tapi kalau dia bagi atas jawatan yang kita ada, jadi lain. Rasuah. Sebab kita ada pegang apa? Jawatan ke apa? Dia pun bagi hadiah, tiba-tiba bagi hadiah. Pelik juga. Sebelum kita tak ada, sebelum kita memegang apa? Jawatan, tak nak nak bagi hadiah, bagi 1 juta. Bila kita pegang jawatan, ada je hadiah. Jadi bila ada hadiah, itu nama dia apa? Rasuah lah. Rasuah. Tak boleh kita jatuhkan hukum harus Tak boleh. Tak boleh. Kalau dia bagi saja boleh, tapi mana ada orang nak bagi 1 juta. Tiba kita duduk rumah kita. Pernah pada zaman Nabi ambil zakat. Nabi kata, mana harta zakat? Dia kata, ini harta zakat, ini harta aku. Nabi kata, ada pula harta dia. Harta zakat, ni harta dia. Nabi kata, kalau macam tu, kalau kamu duduk dekat rumah kamu, ada tak orang tadi nak bagi ni apa? Portion harta ni kepada kamu. Sebab kamu ni orang beri kamu hadiah, sebab kamu memegang jawatan sebagai orang yang mengutip zakat. Ambil zakat, kamu kutip zakat ni, kamu kutip zakat, kamu kumpulkan, orang bagi hadiah atas jawatan tu. Kalau kamu duduk kat rumah, ada tak orang nak bagi hadiah? Kalau kamu duduk rumah, orang bagi juga hadiah macam tu, barulah itu bukan rasuah. Tapi sebab kamu kerja untuk kutip zakat ni, tiba-tiba orang bagi hadiah, itulah dinamakan sebagai rasuah. Sebab kamu ada kerja baru orang bagi kamu. Tapi selalunya kita ni manusia, orang bagi kita hadiah, kalau bagi hadiah biasa-biasa itu mungkinlah. Kalau bagi hadiah setakat apa, RM10, RM50 kita bagi apa, kenduri makan ke apa, itu tak apa, itu benda biasa. Tapi kalau sekali dia datang kenduri, dia bagi kita RM5,000, pelik juga. Selalu bagi RM50, okey lah. Datang kenduri dia bagi RM5,000, terkejut kita. Sebab apa RM5,000? Itu baru RM5,000. Kalau dia bagi RM15,000, lagi pelik. Jadi manusia dia tak akan bagi harta dia macam tu. Selalu dia akan bagi mesti ada sebab. Kalau bagi dalam jumlah yang banyak lah. Cuma kita perlu berhati-hati. Sebab apa banyak ni, kita pun pelik. Macam ditabur masjid, tiba-tiba ada satu ketika tu dia masuk sampai 20,000 dalam masjid. Kira-kira ni apa ni, duit banyak ni, berikat 20,000 dia masuk dalam masjid. Kita pun tak tahulah sama ada dia memang niat sedekah betul ke, ataupun tu duit dia nak bersihkan. Mungkin dia tahu ni duit riba ke apa, duit nak bersihkan, dia letak banyak dalam. Jadi kita pun tak tahulah. Selalunya manusia bila bagi banyak macam tu, selalunya dia ada maksud ataupun tujuan dia lah. Tujuan dia sama dia nak bersihkan harta dia ke. Selalu kalau manusia yang saja-saja nak beri harta dia banyak-banyak, tak ada. Tuan-tuan mungkin dalam bank ada 100,000, tiba-tiba lepas kuliah saya nak bagi 50,000 dekat masjid. Rasa susah lah. Selalu kita bagi mesti ada sebab selalunya. Okey, cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita.
Sama-sama. Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Para